Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi 18. Terbaik buat Malaysia atau sebaliknya? Dari perspektif mahasiswa UNIZA. Sebuah projek daripada mahasiswa UNIZA kepada rakyat Malaysia demi masa depan negara. Dan anda bersama saya Faris Akmal Abdul Rahman. Dan saya Nur Iman Maisarah binti Mayyidin. Dan saya Nur Fahimah binti Muhammad Syukri. Dan saya Nur Najwa binti Kamruddin. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan hasil dapatan kami berkaitan dengan isu undi 18. Betul tu Najwa. Untuk makluman anda semua, ini merupakan projek e-sulam kami bagi kursus MPU 3172 Penghayatan Etikah dan Peradaban yang dibimbing oleh Dr. Nur Syahira bersama dengan Puan Nur Zilawati. Topik Islam kami adalah pengundi berumur 18 tahun dan sasaran komuniti kami adalah mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin. Pada mereka, golongan muda ini mudah dipengaruhi. Pandangan saya sendiri, ada masa akan datang bila dah ada one. Do you think mak ayah dia kata, okey kalau you nak sokong parti ni, ayah tak bagi apa nama perbelanjaan kat you. So mana kebebasan dia? 2 tahun perbezaan umur ini akan memberi suatu tamparan yang Tajuk kita adalah undi 18 terbaik buat Malaysia atau sebaliknya. Baiklah, sekarang telah tiba masanya untuk kami membuat penerangan berkaitan hasil kaji sidik kami yang ini merupakan dapatan daripada edaran borang kaji sidik yang kami edarkan kepada lebih 100 mahasiswa UNIZA. Soalan yang pertama adalah, adakah anda rasa undi 18 bermanfaat untuk negara kita? Dan isu komuniti yang kami dapati adalah masih kurang pengetahuan politik dalam diri setengah mahasiswa. Yang ini mengejutkan kerana ini melambangkan masih kurangnya sikap patriotisme dalam kalangan mereka. Bagaimana nak mengatasi isu ini adalah dengan memantapkan sistem pembelajaran di peringkat rendah dan tinggi dengan menambah baik keperluan pengajaran berdasarkan aspek politik, sosial dan juga ekonomi. Untuk soalan kedua pula ialah, adakah umur antara 18 tahun hingga 20 tahun mampu membuat penilaian dalam memilih pemimpin negara? Isunya ialah terdapat mahasiswa yang masih meragui kematangan belia 18 tahun dalam memilih pemimpin negara. Untuk mengatasi isu ini, kita perlulah meningkatkan penghayatan rukun negara dalam diri belia sebelum meminta mereka untuk mengundi kerana pentingnya patriotism ini. Soalan seterusnya adalah, adakah isu undi 18 ini bersesuaian untuk dijalankan di Malaysia seperti di negara-negara lain? Isu komuniti yang kami dapati adalah ramai mahasiswa bersetuju bahawa Malaysia perlu mengikut negara luar dalam undi 18. Namun bersediakah Malaysia? Solusinya adalah Malaysia perlu meningkatkan kualiti pendidikan terutamanya dalam penekanan semangat patriotisme. Persoalan seterusnya, apabila undi 18 ini diluluskan, ianya akan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan kepada negara. Isu yang dilihat adalah pelajar masih tidak memandang serius sejauh mana undi 18 akan memberi impak kepada negara setelah ia dijalankan di Malaysia. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Dengan menekankan sikap patriotisme kepada belia seperti mewujudkan Hari Belia Malaysia dan menggalakkan kepada semua belia untuk menyertai program tersebut. Baiklah, soalan yang kelima. Had umur 21 tahun ke atas telah diturunkan kepada had umur 18 tahun ke atas. Adakah isu ini memberikan kesan kepada negara? Isu komunitinya adalah masih ada mahasiswa yang tidak peduli pada masa depan negara. Ini sangat mengecewakan sekali lagi kerana ia menunjukkan bahawa sedikitnya semangat patriotisme itu. Bagaimana untuk mengatasinya adalah mahasiswa perlu didedahkan dengan kepentingan masa depan negara, perlu ada sistem pembelajaran yang utuh bermula daripada sekolah untuk menerangkan kepentingan individu dalam sosioekonomi dan pentadbiran negara. Untuk soalan ke-6 pula, beberapa individu berpendapat bahawa undi 18 ini tidak sepatutnya diluluskan. Adakah anda setuju? Isunya ialah perbezaan pendapat antara mahasiswa yang terlalu ketara. Untuk mengatasi isu ini, dengan meningkatkan keterlibatan belia dalam dunia politik supaya jurang perbezaan pendapat dapat dikurangkan dan menerapkan patriotisme dalam diri mereka. Soalan ketujuh ialah, dari segi pendidikan, individu berumur 18 tahun tidak mendapat pendidikan mencukupi menjadikan mereka tidak melepasi cara untuk mengundi. Adakah anda bersetuju
Isunya adalah keyakinan mahasiswa terhadap tahap pendidikan belia rendah. Bagaimana mengatasinya adalah memastikan mata pelajaran sejarah tidak diambil mudah oleh para pelajar kerana mata pelajaran ini menjadi inisiatif utama dalam mendidik setiap individu sejak peringkat sekolah rendah lagi, supaya tiada sesiapa yang tercicik dan setiap individu mempunyai pengetahuan asas dalam sejarah politik negara. Yang ke-8, undi 18 juga menyebabkan calon-calon berumur 18 tahun ke atas layak untuk bertanding dalam pilihan raya sebagai wakil rakyat. Adakah anda bersetuju sekiranya wakil rakyat dicalonkan berumur 18 tahun? Dan daripada dapatan kami, isu komunitinya adalah mahasiswa tidak yakin sekiranya dipimpin oleh wakil rakyat yang berumur 18 tahun. Bagaimanakah solusi penyelesaiannya? Adalah dengan memperkasakan program-program pembangunan jati diri dan kepimpinan belia serta menerapkan nilai-nilai patriotisme kepada mahasiswa dan belia. Soalan seterusnya, adakah anda bersetuju umur mengundi diturunkan dari 21 tahun ke 18 tahun? Isu komuniti di sini terdapat pertikaian sesama mahasiswa berkaitan penurunan had undi kepada 18 tahun. Cara untuk mengatasinya, mahasiswa perlu mentafsir secara lebih mendalam isu undi 18 dengan sebaik mungkin. Soalan yang terakhir pula, pada pendapat anda, adakah remaja di usia 18 tahun mengundi disebabkan pemahaman mereka sendiri ataupun pengaruh dari persekitaran mereka? Isu yang kita dapat lihat ialah mahasiswa berpendapat pengundi 18 tahun mudah terpengaruh pada persekitaran. Untuk mengatasinya, belia perlu bijak memilih persekitaran sekeliling yang memberikan impak yang positif. Kesimpulan yang dapat kita lihat daripada kajian ini ialah undi 18 mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Pengetahuan dan pendidikan setiap individu juga amatlah penting, terutamanya semangat patriotisme yang perlu diterapkan dalam diri setiap warga negara Malaysia.